Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah. As I look to nature's beauty, dazzled am I, knowing everything calls on you, the Lord Most High. الله الذي يهدينا جميعا الله الذي نعتز به جميعا Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah. रहमतें निछावर करता है तू, बरकतों से दामन भरता है तू. Wer ist der Mächtigste und der Barmherzigste? Wer hört unsere Gebete und schickt uns die Hilfe? Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah. সৃষ্টি করেছো সুন্দর পৃথিবী, মানুষ পশু পাখি সাগর নদী. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Alhamdulillah, apa khabar tuan-tuan dan puan-puan sekalian? Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di atas segala kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala kurniakan kepada kita semua. Alhamdulillah. Jadi alhamdulillah kita bertemu sekali lagi di dalam sesi ini. Kali ini yang ingin kita membincangkan berkenaan dengan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebelum saya ingin berkongsikan ataupun meneruskan sesi saya ini, ingin saya mengajak dan mengalu-alukan kepada tuan-tuan dan puan-puan sekalian agar kita menyokong usaha dana daripada Masjid Al-Istiqamah. Okay, semoga ia dapat membangun dan juga untuk menghasilkan pelbagai lagi program-program dakwah demi masyarakat Islam setempat, insya-Allah. Jadi berkenaan dengan bertaubat, okay, yang di mana kita sudah mengetahui tentang syarat-syarat, dan juga tentang rukun-rukun taubat yang saya sudah kongsikan kepada tuan-tuan dan puan-puan sekalian pada episod-episod yang lalu. Manakala pada kali ini pula saya ingin berkongsikan beberapa topik ataupun beberapa perkara, kita katakan objektif lah pada hari ini, yang di mana kita nak membincangkan berkenaan dengan timbangan amalan manusia. Yang kedua, tentang semuanya daripada kita ini pernah membuat dosa ataupun semuanya berdosa. Yang ketiga, tentang jahat tidak menafikan yang baik. Jadi yang keempat, berkenaan dengan merenung diri sendiri ataupun kita bermuhasabah, melihat kepada aspek diri kita tersendiri, sebelum kita melihat kepada kekurangan orang-orang yang lain. Kemudian yang kelima yang saya nak kongsikan kepada tuan-tuan dan puan-puan sekalian berkenaan dengan hadis yang sangat masyhur tentang seorang penzina
yang memberikan minuman kepada seekor anjing yang kehausan. Jadi inilah yang di mana saya nak kongsikan kepada tuan-tuan dan puan-puan sekalian pada episod kali inilah tentang bicara rohani kita. Okay. Jadi yang pertama sekali, okay, tentang timbangan amalan kita lah. Okay, tentang timbangan amalan kita, kita kena ketahui, okay, di antara sifat Allah Subhanahu Wa Taala, okay, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala Tuhan yang Maha Adil. Okay, Tuhan yang Maha Adil iaitu Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan menzalimi daripada kalangan iaitu ciptaan-ciptaannya ataupun hamba-hambanya. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala Tuhan yang Maha Adil, tidak menetapkan bahawa hanya orang yang tidak berdosa yang masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak juga menyatakan bahawasanya setiap yang ada dosa akan memasuki neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ini berkenaan dengan pengadilan ataupun sifat Maha Adil Allah Subhanahu Wa Taala. Okay, dikatakan tadi orang tidak berdosa itu Allah tidak menetapkan dia akan masuk ke dalam syurga. Manakala orang yang berdosa itu juga Allah tidak menetapkan bahawasanya dia akan masuk ke dalam neraka. Okay. Sedangkan di dalam Al-Quran menyatakan bahawa setiap orang ditimbang amalan baik dan buruknya. Jadi setiap orang akan ditimbang amalan baik dan buruknya. Bukan saja ditimbangkan amalan kebaikan kita, ataupun bukan saja ditimbangkan keburukan-keburukan ataupun kejahatan-kejahatan kita, malahan akan ditimbangkan kedua-duanya sekali. Sesiapa yang amalan yang baiknya melebihi amalan yang buruknya ataupun dosa-dosanya, maka dia akan berjaya. Berjaya maksudnya apa? Berjaya akan masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Begitulah sebaliknya lah. Okey, iaitu sesiapa yang amalan buruknya melebihi amalan baiknya, maka tempatnya adalah di neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Wal a'yazu billah. Kita mendoakan semoga Allah Subhanahu Wa Taala menyelamatkan kita daripada azab api neraka. Okey, namun di sini kita ketahui, okey, bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala, okey, menyuruh kita untuk membuat kebaikan, meninggalkan amalan-amalan kejahatan ataupun amalan-amalan yang buruk. Namun kedua-duanya akan ditimbangkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, kerana kita ni disuruh buat baik, dalam masa yang sama kita tidak boleh lari daripada perbuatan dosa. Okey, namun kita tidak menyalahkan takdir. Okey, jadi di sini tentang kejayaan seorang mukmin itu ditentukan tentang bagaimanakah ataupun berapa banyakkah amalan kebaikan yang dia lakukan. Dan amalan kebaikan itu haruslah, okey, mencari kualitinya, bukan sahaja kuantitinya. Kualitinya itu adalah ikhlas kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Namun kuantiti yang kita katakan banyak kita buat amalan kebaikan namun tidak ada kualitinya, maknanya tidak ada keikhlasannya kerana Allah Subhanahu Wa Taala, jadi amalan itu dianggap sebagai di antara amalan-amalan yang sia-sialah. Okey, jadi ini tentang banyak dan sedikitnya amalan. Jadi ada kalanya mungkin ada amalan kita yang sedikit tetapi nilainya lebih besar daripada amalan yang banyak. Ini disebabkan apa? Disebabkan apa yang terkandung dalam jiwa pengamalnya. Okey, jadi sebagai contohlah, okey, saya berikan sebagai contoh seorang yang kita katakan seorang yang miskin yang mendermakan $10, okey, mungkin akan mendapat ganjaran yang lebih daripada seorang yang kaya yang mendermakan $1,000. Okey, sekalipun kalau kita lihat daripada sudut nilai keuangan itu, okey, yang kita katakan $10 itu, tetapi itulah kadar yang dia termampu. Okey, kadar itu pula besar bagi dirinya yang mungkin hanya bergaji 10 ataupun $15 satu hari. Jadi dia mengeluarkan, okey, orang ini mengeluarkan $10 dengan penuh erti dan berat, sekalipun mungkin lekeh bagi orang lain. Okey, mungkin ada orang lain kata, alah $10 je aku boleh derma lebih daripada dia. Okey, dilakukan pula dengan
penuh keikhlasan dan penuh keinsafan terhadap kurniaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi sudah pasti derma seperti itu berbeza di sisi Allah Subhanahu wa taala dibandingkan dengan derma yang mungkin kita katakan $1,000 yang dikeluarkan oleh seseorang yang berharta, okay? Dengan kesombongan, dengan penuh kesombongan ataupun dengan kurang keikhlasan ataupun ada tujuan-tujuan ataupun niat-niat yang tertentu nak dapatkan pujian manusia ke apa ke dan sebagainya, kerana ini berbalik kepada hati jiwa seseorang. Okay, kita tidak mengetahui tentang nilainya ataupun tentang niatnya lah. Okay, tetapi tentang nilainya Allah Subhanahu wa taala menilaikan keikhlasan. Okay, walaupun mungkin ada di dalam firman Allah Subhanahu wa taala bahawasanya setiap daripada pemberian itu Allah akan menggandakan berapa banyak pemberiannya, namun yang paling terpenting daripada pengajaran ini adalah tentang untuk kita mempertimbangkan ataupun untuk kita meletakkan di hadapan keikhlasan kerana Allah Subhanahu wa taala. Tapi balasannya akan berbeza-bezalah. Okay, itu berbalik kepada kebijaksanaan Allah Subhanahu wa taala. Allah lah yang menentukan kadar pahala seseorang. Okay, bukan kita yang menentukan pahala kita berapa banyak yang kita dapat, tetapi Allah lah yang menentukan. Okay, mungkin sahaja seseorang yang kita katakan solat di satu saf yang sama, okay, tetapi mungkin berbeza pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala kerana kembali kepada kekhusyukan ataupun penilaian keikhlasan dia kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam solatnya, meskipun dia solat berada di dalam saf yang pertama yang bersama-sama. Jadi itu tentang penilaian, penilaian pahala. Tetapi tentang timbangan amalan baik dan buruknya ini, kita kembali kepada surah Al-Qari'ah. Di dalam surah Al-Qari'ah ayat yang ke-6 hingga ayat ke-11, apakah yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Fa amma man sakulat mawazinuh fa huwa fi 'aishatir radiyah wa amma man khaffat mawazinuh fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Apakah maksudnya di dalam firman Allah Subhanahu wa taala ini? Itu fa amma man sakulat. Okey, jadi ada pun orang yang berat mawazinuhu, iaitu timbangan amalannya itu berat, itu timbangan kebaikan. Okey, Allah akan timbang. Bagaimana Allah timbangkan itu terpulang. Okey, berbalik kepada kebijaksanaan Allah Subhanahu wa taala. Bukanlah kita sebagai manusia untuk kita kira hari ini berapa banyak amalan kebaikan yang aku dah buat. Aku dah solat 5 waktu, aku dah bersedekah, aku puasa, aku tolong orang, banyak juga pahala. Okey, jadi kita jangan fikirkan berapa banyak pahala, buat aja kebaikan. Okey, yang penting ikhlas kerana Allah Subhanahu wa taala. Okey, kerana itu tugasan Allah Subhanahu wa taala, menilaikan keikhlasan, dan juga Allah Subhanahu wa taala yang akan kira berapa banyak amalan-amalan yang kita buat. Jadi satu pun tidak akan terlepas daripada pandangan dan perkiraan Allah Subhanahu wa taala. Semuanya akan dihisap, semuanya akan dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Buat aja berapa banyak kebaikan yang kita boleh buat aja. Okey, jangan pernah rasa cukup dengan kebaikan yang kita pernah lakukan. Jadi Allah Subhanahu wa taala katakan di dalam Al-Quran, fahuwa fi 'aishatir radiyah. Okey, maka dia berada dalam kehidupan yang senang lenang. Jadi apakah kehidupan yang senang lenang di akhirat nanti? Itulah adalah kehidupan yang kita akan rasa senang, tenang, mudah dan tak ada kerumitan, kesulitan dan sebagainya di dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Okay, kerana kesusahan, kerumitan, kesulitan kita akan lalui sebagai seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala hanyalah di dunia, bukanlah di akhirat. Okay? Jadi kerumitan, kalau kesulitan di akhirat adalah bila kalau seseorang itu dicampakkan ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala, wal iazubillah, semoga Allah selamatkan kita semua. Jadi ini berkenaan dengan kesenangan yang hakiki, kesenangan yang kita cari-carikan, kesenangan yang abadi. Jadi itulah adalah kehidupan di akhirat
di dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala katakan apa? Wa amma man khaffat mawazinuh. Okey, maka sesiapa yang ringan timbangannya, iaitu timbangan amalannya. Okey, jadi di sini Allah sebutkan tentang timbangan amalan kebaikan. Yang berat akan hidup senang lenang. Yang ringan pula macam mana ni? Kita risau pula amalan kita sedikit. Jadi ni pula kita yang mana kita kira ataupun kita banyak lalai dengan kenikmatan-kenikmatan yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan ini. Jadi ini bagaimana pula keadaan ataupun situasi orang yang ringan timbangan amalannya. Okay? Jadi di sini Allah katakan fa ummuhu hawiyah. Maka tempat kembalinya akan pergi ke tempat namanya hawiyah. Wa ma adraka ma hiya. Dan apakah jalan engkau dapat mengetahui apakah dia hawiyah yang dimaksudkan itu? Narun hamiyah. Itu adalah api yang panas membakar. Okey, jadi ini berkenaan dengan orang yang sedikit amalannya berbanding dengan kejahatan ataupun dosa-dosa yang dilakukan di dalam dunia semasa riwayat dia hidup. Jadi ini berkenaan dengan orang yang berat timbangan amalannya, itu kebaikannya daripada dosanya, insya-Allah akan selamat. Tapi orang yang mungkin ringan timbangan amalannya daripada dosa-dosanya, jadi inilah kita kena cepat-cepat bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita sendiri tahu berapa banyak amalan ataupun berapa kita katakan tekun kita buat amalan ini dengan penuh keikhlasan kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Kita sendiri yang tahu, orang lain tak tahu, antara kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Okay? Jadi ini tentang berat ataupun ringan timbangan amalan itu. Jadi setelah Allah menetapkan demikian, bagaimana mungkin kita ingin memutuskan hanya insan yang tidak berdosa sahaja layak untuk diiktiraf sebagai insan yang baik? Okay, sebaliknya insan yang baik itu ialah seseorang yang amalan baiknya melebihi amalan buruknya. Jadi ini berkenaan dengan orang yang baik. Okay? Sedangkan orang yang beramal baik juga disebutkan di dalam Al-Quran ini melakukan dosa. Jadi dosa ni kita katakan di sini semua orang melakukan dosa. Semua orang. Yang di mana selagi mana orang itu bukanlah digelar sebagai seorang nabi, bukanlah digelar sebagai seorang rasul. Kita tak sebut pasal malaikat sebab malaikat bukan manusia. Malaikat hanya boleh menyerupai manusia. Okay? Tetapi kita sebut tentang manusia biasa, yang tidak diberikan kelebihan oleh Allah ataupun kemuliaan oleh Allah sebagai seorang nabi ataupun sebagai seorang rasul. Maka kita semua pernah melakukan dosa. Okay? Jadi seorang kita katakan even seorang tokoh agama pun pernah melakukan dosa. Tapi mungkin dosanya kita tidak nampak. Okay? Jadi kita katakan semua orang itu melakukan dosa. Sama ada dosa itu kecil ataupun dosa itu besar, itu pun berbalik pada pengetahuan kita sendiri dan Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu juga tentang amalan baik kita. Lagi berbalik pada pengetahuan kita sendiri dan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita sebutkan di sini semua orang melakukan dosa. Tak ada orang tak pernah lakukan dosa. Tak ada orang katakan aku rasa aku tak ada dosa lah. Aku rasa aku ni orang yang baik lah. Tak ada. Okay? Tetapi bila kita fikirkan kita ni orang yang baik juga, kita kena menambahkan lagi kebaikan-kebaikan yang kita buat. Okay? Semoga kebaikan yang kita buat tu lebih berat daripada keburukan-keburukan yang mungkin kita tidak nampak, yang mungkin kita tidak sedar, okay? Yang mungkin kita tidak perasan, okay? Kita pernah lakukan dosa itu ataupun keburukan itu. Okay? Jadi di sini Nabi SAW pernah menyebutkan di dalam satu hadis, okay, iaitu kullu bni Adam khatta'un wa khairul khatta'ina at-tawwabun. Okay? Apakah maksudnya? Semua anak Adam, semua anak Adam itu ialah kitalah sebagai manusia. Kitalah sebagai anak, cucu, cicit Adam alaihissalam. Itu khatta'un.
melakukan kesalahan, melakukan dosa. Wa khairul khatta'in at-tawwabun, dan sebaik-baik pelaku dosa itu ataupun kesalahan itu ialah mereka yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi ini kita boleh pelajari daripada Al-Quran. Daripada kisah Nabi Adam, yang mana kita tahu secara masyhurnya berkenaan dengan bila Nabi Adam diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka iblis pun merasa cemburu dengan kemuliaan yang Allah berikan kepadanya, yang di mana dikatakan aku lebih mulia, aku lebih baik, aku lebih banyak beramal, aku lebih lama hidup, lebih lama diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sedangkan dia siapa? Jadi itu berkenaan dengan iblis yang menggoda daripada mulanya Adam alaihissalam itu diciptakan. Dia menggodanya, dia menghasutnya, dia menyuruhnya untuk membuatkan sesuatu yang Allah larang, yang di mana Allah katakan jangan dekat dengan pokok ini, jangan dekat dengan pokok ini. Namun Nabi Adam AS pun dekat dengan pokok ini atas desakan ataupun atas kita katakan hasutan, godaan iblis. Tapi yang melakukan, kita menyalahkan pelakunya. Jadi yang melakukan di sini adalah Nabi Adam AS. Nah, dan dengan itu Allah Subhanahu wa taala menghukumnya. Tetapi kita mengetahui di dalam Al-Quran tu juga menceritakan bahawasanya Nabi Adam alaihissalam bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan sahaja dia tidak bertaubat. Jadi ini pengajaran bagi kita tentang kisah kehidupan Nabi Adam alaihissalam, dan pengajaran ini reflect di dalam hadis sallallahu alaihi wasallam ini yang saya kongsikan, iaitu setiap daripada kita yang bergelar sebagai manusia melakukan dosa. Dan sebaik-baik orang yang melakukan dosa ataupun kesalahan itu adalah yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah membincangkan tentang syarat-syarat taubat. Dia kena menyesal, meninggalkan dosa itu secara serta-merta, berazam untuk tidak kembali, dan banyak minta pengampunan Allah Subhanahu wa taala. Meninggalkan dosa itu kerana Allah Subhanahu wa taala, bukan meninggalkan kerana dia tak mampu lagi buat dosa itu dan sebagainya. Itu saya sudah kongsikan dalam video yang lepas. Jadi ini tentang semua orang melakukan dosa. Jadi dosa tu kita kena minta pengampunan Allah Subhanahu wa taala. Justru itu setiap daripada kita tidak sunyi. Kita katakan tidak jauh daripada kesalahan. Tiada siapa pun dalam kalangan kita sebagai manusia biasa ini yang boleh mendakwa bahawa dirinya suci daripada dosa. Tidak ada. Tidak ada. Yang di mana kita katakan cuma beza antara orang baik dan orang yang buruk, itu seorang baik itu memohon keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala dan berusaha membaiki dirinya, sementara orang yang buruk itu pula keras kepala dengan dosanya, tidak kesal, tidak menyesal dan tidak memohon keampunan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini kembali kepada apakah reaksi kita terhadap dosa-dosa yang kita lakukan. Kalau reaksi kita adalah kita nak memperbaiki diri kita, kita nak menemukan jalan kepada Allah Subhanahu wa taala yang diredai, jadi itulah tanda baiknya seseorang. Namun kalau dia katakan alah ni dosa ni sikit je, simple je, takkanlah benda kecil je ni pun, jadi itulah yang di mana kita kena risau disebabkan apa? Kita tak rasa menyesal pun dengan dosa-dosa yang kita lakukan, sedangkan dosa itu adalah sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan ancaman balasan yang buruk dan sebagainya, tapi tetap juga kita lakukan tanpa rasa menyesal. Jadi kita kena menyedari hakikat inilah, maka jangan kita hina seseorang manusia itu disebabkan sesuatu dosa. Jadi kita jangan hina. Kalaupun apa dosa yang dilakukan, jangan kita hina seorang manusia itu. Jadi nanti saya akan kongsikan dalam satu hadis Nabi SAW yang sangat menarik. Jangan kita menghina, melaknat orang yang melakukan dosa. Tetapi lihat bagaimana sikapnya terhadap dosa tersebut. Adakah dia menyesal ataupun tidak? Allah tidak pernah menjadikan orang yang berdosa itu kecewa, sebaliknya sentiasa membuka pintu untuk mereka kembali
bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Okey, jadi saya nak emphasizekan di sini tentang orang yang melakukan dosa, jangan kita hina manusia itu. Jangan sesekali. Kerana pengampunan di tangan Allah Subhanahu wa taala, maghfirah. Okey, rahmat juga di tangan Allah Subhanahu wa taala. Jangan sesekali kita menghukum, maksud menghukum di sini menilaikan seseorang itu atas dasar dosa-dosanya. Okey, jadi di dalam satu firman Allah Subhanahu wa taala, Allah sebutkan di dalam surah Az-Zumar ayat yang ke-53, okey, qul ya ibadiyalladzina asrafu anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Itu kul, katakanlah, ya ibadiyallazina asrafu, wahai hamba-hambaku yang telah melampaui batas, okay, dengan perbuatan dosa terhadap diri mereka sendiri. La taqnatu min rahmatillah, janganlah kamu berputus asa sekalipun daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu mengampuni segala dosa, segala macam dosa, semuanya Allah ampunkan. Okay? Jadi sesungguhnya innahu huwal ghafurur rahim, sesungguhnya dialah yang maha pengampun lagi maha mengasihani. Jadi ini bermaksud seseorang yang melakukan dosa, apa sahaja dosa. Okey, dosa yang dianggap buruk oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin dianggap jijik oleh manusia sekalipun, mungkin dianggap keji, mungkin kita anggapkan macam, kita kadang-kala mengatakan syaitan lah dia ni, kita kadang-kala mengutuklah, kita kadang-kala mengatakan bahawasanya binatang lagi baik dan sebagainya. Jangan. Kerana kita tak tahu tentang apakah masa depan seseorang itu. Adakah dia akan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala pun kita tidak akan tahu. Kemungkinan dia akan senyap-senyap bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemungkinan bila dia berada di dalam lokap nanti, ataupun dia berada di dalam tahanan, penjara ke dan sebagainya, di situlah dia akan mendapat hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala, dia benar-benar bertaubat. Kemungkinan seseorang yang kita katakan seseorang yang menjalani hukuman penjara seumur hidup, ataupun yang di mana kita katakan menghadapi hukuman di tali gantung, kemungkinan sebelum dia digantung ataupun sebelum dia menghadapi hukuman mati itu, dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar taubat. Dia meminta keampunan Allah Subhanahu wa taala, dia menangis kepada Allah setiap malam. Kita tak tahu. Okey, jadi itu tentang pengakhiran seseorang yang di mana kita katakan ini semua adalah urusan Allah Subhanahu wa taala. Kita pelajari daripada kesilapannya supaya kita tidak mengulangi kepada perbuatannya. Okey, jadi kita ingat nasihat diri kita sendiri dan juga orang-orang yang berada di sekeliling kita, yang terutamanya orang-orang yang rapat dengan kita. Okey, jadi berkenaan dengan ini, saya nak kongsikan dalam satu bab yang sangat penting sekali berkenaan dengan jahat tidak menafikan yang baik. Okey, jadi jahat tidak menafikan yang baik ini bermaksud apa? Bermaksud dalam diri kita sebagai manusia boleh terkumpul dua unsur yang berlainan pada satu masa yang sama. Itu kebaikan juga kejahatan. Dalam diri kita ada dua. Ada baik, ada yang jahat. Okey, apabila kita berbicara soal kejahatan, janganlah sampai kita lupa unsur kebaikan yang ada sehingga kita memadam kebaikannya dan menghukumnya melebihi kadar yang patut. Okey, jadi hal ini pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bantah. Okey, jadi dalam hal ini berkenaan dengan orang yang buat jahat, okey, jangan kita sampai tak nampak kebaikannya, kita padam kebaikannya, kita tak lihat kepada kebaikannya, okey, sehingga kan kita menghinanya ataupun menghukumnya lebih daripada keburukan yang dia lakukan. Jadi inilah yang di mana kita kena kawal perasaan emosi kita. Jangan sampai sesuatu kata-kata itu,
okay, kita melontarkan sehinggalah yang tidak layak seseorang itu menerimanya. Jadi ini yang kita kena hati-hati sekali lah. Okay? Jadi sedangkan yang di mana saya ingat dalam satu hadis Nabi SAW tentang kalau kita katakan kepada seseorang itu, sebagai contohlah dalam hadis ni Nabi katakan, okay, kita katakan kepada seseorang itu kau kafir, sedangkan dia tidak kafir, dia tidak mengkufuri. Okay? Jadi tentang kekafiran itu, kekufuran itu akan berbalik kepada kita. Jadi itu yang mana kita jangan menghukum daripada segi perkataan kepada orang tu lebih daripada keburukan ataupun kejahatan yang dilakukan. Ini kerana dibantah oleh Nabi SAW di dalam satu hadis Nabi yang di mana terhadap perkataan sesetengah sahabat yang melaknat seseorang peminum arak dalam kalangan mereka. Okay? Jadi ini dalam satu hadis Nabi ini yang mana saya nak kongsikan, yang bermaksud seorang lelaki bernama Abdullah digelar sebagai himar, iaitu keldai. Dia pernah menyebabkan Rasulullah SAW ketawa. Juga pernah Nabi SAW menyembatnya, iaitu menjatuhkan hukuman hudud terhadap orang yang minum arak itu dengan sebatan disebabkan kesalahan meminum arak. Okay? Pada satu hari dia ditangkap lagi disebabkan kesalahan meminum arak itu, maka baginda SAW pun menghukum dia, lalu dia disebat. Okay? Jadi ini kita katakan hukuman hudud bagi seseorang yang minum arak di dalam Islam. Okay? Maka baginda SAW pun menghukumnya. Ya, maka seorang lelaki berkata, "Ya Allah, laknatilah dia, alangkah kerap dia ditangkap." Jadi seorang sahabat ni mengatakan, "Ya Allah, laknatlah dia, dia selalu melakukan dosa, laknat dia." Okay? Jadi sahabat yang lain pun ikut, laknat dia, laknat dia, laknat dia. Okay? Jadi kemudian Nabi SAW pun mengatakan, "Jangan kamu semua melaknat dia. Jangan. Hentikan laknat ini. Hentikan cemuhan ini. Hentikan penghinaan ini." Okay? Demi Allah, apa yang aku tahu, dia mencintai Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya. Jadi ini tentang kebaikan dia, Nabi SAW tidak menafikan. Okay? Jadi ini Nabi SAW bantah kepada orang, kepada sahabat-sahabat yang lain yang menghina orang yang melakukan dosa yang kerap kali ini. Okay? Sehingga kan dikatakan, "Ya Allah, laknatlah dia." Okay? Dia selalu kena tangkap, dia selalu kena buat dosa, laknatlah dia. Okay? Jadi Nabi bantah perkara ini. Nabi katakan, apa yang aku tahu, ada kebaikan dalam diri dia. Okay? Jadi walaupun minum arak itu kita tahu bahawasanya adalah satu dosa yang sangat besar, namun dalam masa yang sama Rasulullah SAW tidak menafikan unsur cintakan Allah dan Rasulnya yang wujud dalam diri individu berkaitan. Bahkan Nabi SAW mempertahankan kelebihan yang ada padanya. Kita lebih wajar bersikap demikian. Jangan kerana melihat sesuatu dosa, sekalipun besar, kita menafikan unsur kebaikan yang lain yang ada pada diri seseorang. Jangan sesekali kita katakan orang ni melakukan jenayah yang kita katakan tak berhati perut. Okay, sehingga kita katakan, zalimnya dia, ya Allah, laknatlah dia, kau merempatlah kau, kau masuklah, lingkuplah kau dan sebagainya. Jadi hentikan penghinaan itu, kerana ini telah terbukti di dalam satu hadis Nabi SAW. Jadi kerana apa? Kerana kita pun tak tahu sebab kenapa dia melakukan, kita pun tidak tahu apakah masalah dia, kita pun tidak membantu. Okay? Jadi ini berkenaan dengan kita pun tidak tahu tentang apakah kebaikan yang ada dalam diri seseorang. Dan yang paling penting, kita pun tidak tahu di mana penghujung hidup dia nanti. Adakah dia akan menjadi lebih baik daripada kita? Jadi ini berkenaan dengan hentikan cemuhan. Lebih-lebih lagi di dalam komen-komen di section internet ke dan sebagainya, Facebook, media sosial, Instagram ke dan sebagainya, seringkali penghinaan itu dilontarkan lebih daripada keburukan seseorang itu yang melakukan. Ya, kita akur dia membuat dosa, kita akur dia membuat satu keburukan, jenayah yang sangat dahsyat. Tapi janganlah sesekali kita sehingga kita lupa untuk berperi kemanusiaan di dalam kata-kata kita. Okay? Jadi ini berkenaan dengan satu hadis Nabi SAW yang sangat penting sekali untuk kita pelajari, dan yang penting juga untuk kita merenung diri kita sendiri. Kita introspek,
diri kita sendiri. Kita buat self reflection. Okey, jika setiap kita merenung diri kita sendiri secara insaf, kita akan tahu juga betapa banyaknya kesalahan dan dosa yang telah dilakukan. Jika tidak dosa yang zahir, maka dosa yang batin. Niat dan jiwa yang buruk seperti hasad, buruk sangka, takabur, riya dan yang lain-lain. Jika tidak dosa pada perbuatan, maka dosa pada perkataan, pada lisan. Okay? Jadi sekarang pula dosa pada kita katakan tulisan kita, seperti mengumpat, memfitnah, melontarkan tuhmahan, menuduh, menjadi batu api dan pelbagai lagi dosa-dosa. Jadi dosa-dosa batin dan perkataan-perkataan seperti ini ada kalanya jauh lebih besar di sisi Allah Subhanahu wa taala daripada dosa-dosa peribadi seperti minum arak dan zina. Namun kita sering memandang ringan terhadap dosa-dosa ini. Okay? Jadi kadang-kadang kita melihat dosa-dosa ni, alah ni apa cakapnya, ringan ni benda ni, simple aja. Okay? Malahan dosa itu, okay, yang di mana didengari oleh orang lain, disampaikan oleh orang lain, menjadi batu api, menjadi yang sesuatu yang melagakan. Jadi dosa ini dianggap lebih besar, lebih buruk, lebih dahsyat, okay, daripada dosa-dosa yang peribadi seperti zina dan meminum arak. Jadi di dalam satu ayat firman Allah Subhanahu wa taala, Allah sebutkan istalaqawnahu bi alsinatikum wa taquluna bi afwahikum ma laysa lakum bihi ilm wa tahsabunahu hayyinan wa huwa 'indallahi azim. Itu di dalam surah An-Nur ayat yang ke-15. Kita cek balik dalam surah An-Nur ayat yang ke-15. Apakah yang Allah katakan ketika kamu menerima berita dusta dengan lidah kamu dan memperkatakan dengan mulut kamu sesuatu yang kamu tidak mempunyai pengetahuan, kamu tidak mempunyai ilmu tentangnya, main cakap, main dengar cakap sampaikan. Jadi kita pun tak tahu daripada mana unsur ini datang, daripada mana berita ni datang, daripada mana. Okay, kita katakan rujukannya pun tidak ada. Jadi di sini berkenaan dengan kita katakan dan kamu pula menyangka ia adalah perkara yang kecil. Allah sebutkan dalam Al-Quran, kamu menyangka benda ni, dosa-dosa ni dosa yang kecil, kamu sangkakan bila kita katakan mengumpat menjadi batu api, memfitnah dan sebagainya dosa yang kecil, padahal di sisi Allah adalah perkara yang besar dosanya. Jadi setiap kita juga ada rahsia keaiban yang tersendiri yang kita sendiri yang tahu. Hanya kerana rahmat Allah Subhanahu wa taala ni kita kena ingat masih tertutup keaiban itu kerana rahmat Allah. Kita berjalan dengan bangga di hadapan khalayak ramai serta merasakan diri kita ni bersih dan suci. Sebenarnya dalam banyak hal kita tidak suci. Semuanya dosa kita tidak didedahkan kepada manusia kerana rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kata Al-Imam Ahmad dengan linangan air matanya ketika dia dimuliakan, kami ini kesian, jika tidak kerana tutupan Allah nescaya akan terdedah aib kami. Demikianlah tawaduknya Imam Ahmad yang agung itu. Jadi dia katakan bila orang puji dia, bila orang muliakan, dia katakan korang semua tak tahu sebenarnya aku banyaklah. Okay? Mungkin aib aku Allah tutup, kau nampak aku sihat, kau nampak aku mulia, kau nampak aku baik. Okay? Jadi kebaikan itu datang daripada Allah. Pujilah Allah Subhanahu wa ta'ala. Okay? Jadi namun kita lantaran merasakan diri kita bersih, diri kita suci, kita menghukum dan menilai dosa peribadi orang lain. Okay? Berlebihan sehinggakan seakan kita sunyi daripada kesalahan. Sedangkan kita sendiri ada dosa kita, tapi kita fokuskan kepada dosa orang lain. Okay? Jadi macam mana pula macam itu? Kita pun tak pandang diri kita, kita pun tak cermin diri kita, kita asyik mengata orang aja. Jadi dalam hal ni dengan satu dosa saja kita dedah dan hina seseorang dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala sendiri tidak hina sedemikian rupa. Okay? Jadi kita menghina lebih daripada Allah menghina seseorang itu terhadap dosa-dosanya. Jadi siapa yang lebih dahsyat sekarang ini? Okay? Jadi Nabi SAW memberikan amaran dalam hal ini
Nabi katakan, jangan kamu menyakiti orang mukmin. Jangan kamu mencari keaiban dia, kesalahannya. Jangan kita mengintip cari apa kesalahan dia. Nak tahu kesalahan dia, kesilapan dia. Mesti dia ada buat silap, mesti dia ada buat dosa. Okay? Jadi Nabi katakan, jangan kamu menyakiti orang mukmin dengan kata-kata, keperbuatan dan sebagainya. Kita jangan buat. Jangan kamu mencari-cari keaiban dia, kerana sesiapa yang mencari keaiban saudaranya, Allah akan mendapatkan keaibannya. Sesiapa yang akan Allah dapat keaibannya, maka didedahkannya sekalipun keaiban itu di dalam rumahnya. Okey, dalam rumah ni kita je yang sendiri yang tahu tentang keaiban kita, kekurangan kita. Okey, kita katakan kita sendiri yang tahu. Jangan sampai apa yang ada dalam rumah kita ini didedahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita kena ingat. Sebab tu kita kena banyak cerminkan diri kita dahulu. Jangan kita asyik fokus dekat orang lain dan sebagainya. Okey. Jadi insya-Allah nanti tentang dosa ataupun kita katakan tentang hadis. Okey, hadis seorang penzina dan kita katakan yang memberikan minuman kepada seekor anjing itu yang diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu nanti saya akan kongsikan kepada tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Jadi cukuplah sekadar ini yang saya kongsikan kepada tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Jadi moga kita mengambil manfaatlah sedikit sebanyak daripada apa yang saya kongsikan ini. Jadi kita semua nak bertaubat, kita semua nak menjadi orang yang baik, kita semua nak melupakan kesalahan-kesalahan kita. Mintalah pengampunan Allah Subhanahu wa taala, kembalilah kepada Allah, itulah jalan yang paling terbaik bagi kita semua. Jadi saya nak minta maaf kalau ada kesilapan kesalahan dalam penyampaian saya ini. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. As I look to nature's beauty, dazzled am I, knowing everything calls on you, the Lord Most High. الله الذي يهدينا جميعا، الله الذي نعتز به جميعا. الله 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 तेरी चावर करता है तू, बरकतों से दामन भरता है तू. Wer ist da, mein Stärkster und der Barmherzigste? Wer hört unsere Gebete und schickt uns die Hilfe? Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah Allahu 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 সৃষ্টি করেছো সুন্দর পৃথিবী, মানুষ পশু পাখি সাগর নদী,
Vêtem tu, oh Allah, te adorojmë, vetëm prej teje dim kërkojmë. Allahu, 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 Allah. Allahu, 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 Allah. Mon Seigneur, vous êtes le seul que j'adore. Je m'adresse à vous avec un cœur plein d'amour. تذكرك أنني مجدرج كوكو